Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita kumpul lagi pada malam ni sepanjang PKP, masih lagi dalam bentuk virtual, bukannya hadir kelas, untuk insya-Allah kita mengisi ruang antara pukul 9.30 ni sampai pukul 9 insya-Allah, dia antara lepas Isyak ni, dan tajuk insya-Allah hari ni kita akan bincangkan sambungan bagi tajuk minggu lepas, 2 minggu lepas, bukan 2 minggu lepas, yang kita ambil berkenaan dengan tajuk bukti Rasul SAW dan mukjizat baginda. Bukti Rasul SAW dan mukjizat baginda. Saya silap tadi, sebenarnya saya patut dah lama online, tapi saya pergi buat live dekat page sendiri, tak perasan tak pergi ke Baitul Salam punya page. Saya turn on kat sana, saya kata mana manusia hilang, rupanya tengok salah tempat. So alhamdulillah dah masuk balik kat sini. So kita nampaklah orang. Okey. Tadi tak ada orang, saya tunggu juga mana tak ada orang. Abu Talha ada telefon sedangkan saya online tadi. Tapi rupanya saya salah tempat. Sorry Pasal kita tak pergi ke ke Baitul Salam online. Live Baitul Salam. Saya pergi buat kat page saya, tak perasan. Salah tekan butang. Okey. Alhamdulillah, tajuk kita malam ni sambungan kepada tajuk kita ambil 2 minggu lepas, pendahuluan tentang tajuk bukti Rasul SAW dan mukjizat baginda. So ini adalah tolak kita kata pada asas beriman. Bahkan banyak orang sebenarnya zaman kita sekarang ni tak kenal Rasulullah SAW, lalu mereka neglect dan juga cuai dalam mengikuti perintah dan juga arahan baginda. Sebab tu kenapa belajar mengenal Rasulullah SAW adalah penting. Macam kita bincangkan dalam pendahuluan yang kita ambil itu, dia adalah sebab mengenal Rasul ni adalah di antara sebab untuk iman yang kuat, yang teguh. Bahkan ahli sihir Fir'aun pun mengakui akan kebenaran Musa AS lepas mereka melihat mukjizat. So kita kena kenal Nabi Muhammad SAW punya tanda-tanda. Sebab kita memang manusia ni ada perangai tak nak ikut akan arahan kecuali dengan bukti. Kalau polis datang tahan kita, tak pakai baju polis pun kita melawan. Dan bila pakai baju seragam, kita kena ikut. So basically macam tu juga seorang Rasul. Bila datang, dia mesti ada bukti. Dan Nabi Muhammad SAW mempunyai bukti yang sangat banyak. Dan pasal baginda adalah utusan untuk kita. So kita tak nak kena belajar. Baik. Cuma hari tu kali terakhir kita bincang itu ada beberapa soalan yang saya tak sempat jawab. Ada beberapa orang letakkan soalan. Antara soalan dia, dia kata, Assalamualaikum, saya nak tanya pasal capal Nabi. Adakah itu benar yang orang ramai kaitkan capal itu? Itu sebenarnya capal Nabi tak ada kaitan pun dengan Nabi SAW. Sebab rajah capal Nabi, riwayat yang datang, disebut berkenaan dengan capal Nabi ada 2 tali. Tak pernah lukis pun macam mana. Bahkan lukisan-lukisan yang datang, semuanya mimpi. Ataupun ilham daripada mimpi golongan sufi. Lepas tu pula, dalam masa yang sama, bila mereka kata dekat Museum Topkapi yang di Turki tu, dia kata ada capal Nabi ditemui di situ. Itu sebenarnya bukan Nabi punya. Bahkan sebenarnya dia diambil dari peti yang diletakkan di kubur Nabi SAW. Dahulunya bila Nabi SAW dah wafat, ada orang datang bagi hadiah, so dibuatkan satu peti. Peti tersebut dibawa pergi ke Turki. Kerajaan Osmaniyah bawa pergi ke Turki, letakkan dalam satu museum. So jadi orang ramai menyangka itu Nabi pernah pakai. Nabi tak pernah pakai pun pakaian tersebut. Itu benda yang kena tahu, jubah ke, tongkat ke sebagainya. Semua itu benda yang orang bawa. Kononnya nak persembah pada Nabi, diletakkan satu peti. Tu peti itu dibawa pergi ke Turki. Itu bukan tak ada kaitan Nabi SAW. Kemudian taat dengan pemimpin wajib. Adakah taat dengan Nabi ada beza? Memang ada bezalah. Sebab pemimpin yang kita taat tu, kalau dia kata dia buat benda bertentangan arahan Rasulullah SAW, kita tak perlu ikut.
taat kepada pemerintah ni pada benda makruf saja. Benda tak makruf tak perlu ikut. Dia suruh kita menari pocong-pocong tak usah ikut. Dia suruh kita berenang lelaki perempuan dekat pantai tak usah ikut. So basically kita ikut hanya kepada benda-benda yang kepada makruf dan juga maslahah sahaja. Okey. Kemudian bid'ah ada dua, hasanah dan dalalah. Maka bolehlah kami solat Syaban kerana walaupun dia bukan dari Nabi tapi dia hasanah. Mana ada hasanah pula? Dalalah lah. Bila orang tu macam tu. Okey. Kemudian Al-Quran Karim adalah mukjizat paling nyata dan jelas. Tiada seorang pun bisa memalsukan Al-Quran kerana Al-Quran adalah wahyu dari Allah Ta'ala yang Maha Agung. Bahkan kebenaran Al-Quran ini tak dapat ditandingi oleh siapa pun seperti tekanan surah Al-Isra' 88. Itu tak juga. Okey. Lepas tu seorang ditanya soalan, dia kata Assalamualaikum, surah Al-Hijr ayat ke-9. Ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah turunkan zikr itu Quran dan kamilah untuknya sebagai yang memelihara. Okey, bagaimana dengan hadis ini? Hadis sebab inilah hujah golongan anti hadis. Sebenarnya ayat surah Al-Hijr ni tadi kita baca betul bahawa Allah Ta'ala pelihara, tapi kena ingat bahawa Quran tu datang teks dia, nas bacaan dengan penjelasan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah An-Nahlu ayat yang ke-43 kot. Saya kena check tu. Nombor ayat saya tak ingat. Okay, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Surah An-Nahl ayat yang ke-44. Ayat ke-44 Allah Taala katakan wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turun kepada engkau hai Muhammad, kepadamu hai Muhammad, az-zikr itu Quran, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya engkau terang kepada manusia apa diturunkan kepada mereka. So maksudnya bila kita nak faham Quran, penjelas bagi Quran yang pertama adalah Nabi. Kita tak pakai Quran sahaja. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl, kami turun pada engkau hai Muhammad az-zikr itu Quran itu, supaya engkau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Sebab tu bila manusia yang cuba memahami Quran tanpa Nabi, dia gila. Dia akan sesat. Sebab tu kenapa tak boleh dikaitkan tajuk tersebut. Tak ada kaitan hujah bagi golongan anti hadis untuk mengambil ayat surah Al-Hijr untuk dia kata ini adalah dalil bahawa hadis Nabi SAW tak boleh pakai. Tak. Bahkan Quran sendiri menyatakan bahawa Nabi SAW adalah penjelas bagi Al-Quran. Itu kena faham. Okey, baik. Sekarang ni kita masuk pada tajuk kita. Sambung tajuk kita insya-Allah pada malam ni. Kalau kita kata terang itu buku yang kita bincang ni dia bagi pada 5 bahagian. So bahagian pendahuluan kita ambil dah, pada bahagian ada 5 bahagian, 5 tajuk. So tajuk pertama kita akan ambil adalah berita-berita gembira di dalam kitab-kitab terdahulu. Berita-berita gembira atau khabar-khabar gembira, dalam bahasa Arab dia bisyarat. Okey, bisyarat, berita-berita gembira dalam kitab terdahulu tentang Nabi SAW. Okay, baik. Ni siapa yang dapat PDF dia baca ikut saya. Okey, baik, prakata. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menghendaki untuk menyelamatkan manusia di saat-saat akhir sejarah manusia. Ini hujung, memang hujung. Di waktu terputusnya daripada para rasul. Manusia terputus daripada rasul dengan satu risalah penutup kepada risalah-risalah yang terdahulu. Yang risalah tadi sesuai untuk setiap waktu dan tempat sehinggalah berlaku kiamat. Allah telah kehendaki akan berlaku satu je risalah yang terakhir. Tidak ada risalah lain dah. Bahkan memang kita tahu bahawa semua para rasul sebelum Muhammad SAW diberikan mereka mukjizat yang bersesuai dengan zaman masing-masing dan risalah mereka hanya untuk zaman mereka. Sedangkan Muhammad SAW adalah rasul sampai kiamat. Sebab tu diberikan baginda SAW mukjizat yang berbeza. Okay. Lalu dia Subhanahu Wa Ta'ala telah memilih untuk tugas ini, tugas rasul terakhir ini, hamba-Nya dan utusannya Muhammad SAW. Seorang nabi berbangsa Arab, seorang nabi bangsa Arab yang buta huruf. Tajuk buta huruf ni kita bincang depan sikit. Nanti ada tajuk dia, perbahasan panjang lebar. So selain basic dia, kadang-kadang kita tengok zaman sekarang ni banyak orang cuba untuk menggunakan akal untuk memahami dalil, dan akhirnya dia cuba untuk kata bahawa takkanlah nabi buta huruf kan hina. Dia kena faham, nanti kita bincangkan sebab ada sifat mulia bagi nabi, hina bagi kita. Macam sifat bagi Allah Ta'ala macam tu juga. Ada sifat yang mulia bagi Allah, hina bagi kita. Macam Allah Ta'ala mutakabbir, jabbar. Ini sifat dia bagi Allah Ta'ala mulia. Tapi kita pakai pada manusia, membesarkan diri,
menyombong ke. Itu sikap sikap itu adalah sifat yang tak elok pada manusia. Mengungkit, manan mengungkit. Tak elok pada manusia tapi layak bagi Allah. Demikian juga untuk Rasulullah SAW. Sifat buta huruf tadi, dia adalah menjadi bukti petanda bahawa Nabi bukan belajar dengan manusia. So, kita nak faham nanti, kita akan bincang lepas sikit. Lalu, Allah Ta'ala melayakkan baginda untuk mengikut risalah ini. Dan dia telah menjadikan untuk baginda, sebelum kedatangan baginda dan kemunculan baginda ke dunia ini, beberapa tanda awal dan khabar gembira yang beritahu dan memberitakan tentang kemunculan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT telah mengambil janji setia daripada semua anbiya, semua para nabi alaihi wassalam, supaya semua mereka membenarkan Muhammad SAW jika baginda mendatangi mereka. Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Al-Imran ayat ke-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah tatkala mana Allah Ta'ala mengambil perjanjian para nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Demi sesungguhnya aku telah berikan kitab dan hikmah. Demi kerana aku dah berikan kitab dan hikmah. Thumma ja'akum rasulun. Kemudian kalau datang kepada kamu sepasti seorang rasul. Musaddiqul lima ma'akum. Yang membenarkan apa bersama-sama bersama-sama kalian. Maksudnya kalau kamu ni semua ni dah datang, kalau datang kepada kamu seorang rasul, benarkan apa di tangan kamu. La tu'minun nabihi, dan kamu beriman dengannya. Wa la tansurunha, dan kamu membantunya. Dan kamu bantu rasul tersebut. Qala, Allah Ta'ala kata lagi, aqrartum wa aqaltum ala dhalikum isri. Allah Ta'ala kata, adakah kalian semua berikrar dan kamu janji ambil di atasku, di atas itu akan janjiku, perjanjianku. Qalu, para anbiya semua kata qalu aqrarna. Semua berkata kami telah berikrar. Qala syahadu, maka Allah Ta'ala pun berkata lagi, maka bersaksilah. Wa ana ma'akum minasyahidin, aku bersama kalian di kalangan yang menyaksikan. So jadi janji setia ni telah diambil kepada semua para nabi. Tentang kedatangan Muhammad SAW, dia bukanlah benda yang tak diketahui, bahkan semua dah tahu akan datangnya Nabi berkenaan, Rasul berkenaan, yang akan membenarkan semua para anbiya sebelum daripada baginda SAW. Lalu semua orang akan kenal. Berkata Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, dia kata apa? Janji setia ini telah diambil oleh Allah daripada Nabi-Nabi alaihissalam supaya mereka membenarkan antara satu sama lain dan supaya menyampaikan kitab Allah dan risalah-risalah Allah Ta'ala. Lalu para anbiya telah menyampaikan kitab Allah Ta'ala serta risalah-risalahnya kepada kaum masing-masing. Dan dia mengambil daripada kaum-kaum tersebut dalam apa yang disampaikan kepada mereka dari oleh Rasul mereka, supaya mereka beriman dengan kepada Muhammad SAW, membenarkan dan menolong baginda. Sebab perjanjian asal kepada para Nabi. So para Nabi dah sampai kepada kaum masing-masing, dan maka dengan sebab itu, kalau mereka Muhammad datang kepada kaum tersebut pun, semua patut kenal, patut tahu. Patut dah tahu. Sebab tu kenapa tak ada peluang. Ayat ini sebenarnya juga dalil bagi kalau siapa-siapa yang terpengaruh dengan ajaran sufi yang sesat, yang kata kononnya ada Nabi masih lagi hidup, Nabi Khidir masih hidup dalam gua dan sebagainya. Ini adalah pembohongan paling besar. Sebab kalau Khidir alaihissalam masih hidup, dia kena bekerja untuk Islam, bukan duduk dalam gua. Macam mana para sahabat sibuk peraskan tenaga dan usaha untuk sebarkan agama Islam ni, Khidir kena duduk bersama-sama buat kerja, bukan duduk dalam gua. Demikian juga siapa-siapa dikatakan rijal ghaib lah, orang ni dan sebagainya, kononnya ada makhluk tertentu kononnya tersorok, semua adalah bohong. Sebab ayat ni dah disebut. Perjanjian Allah Ta'ala ambil kepada semua para nabi adalah kenalah kalian beriman dengan Rasul ni dan kalian bantu dia. Maksudnya tinggalkan apa ajaran kalian, ikut ajaran dia. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih, bila mana Umar bin Khattab anhu dia seronok dapat kitab atau tulisan daripada kitab-kitab terdahulu. Nabi sampai depan Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi marah dan Nabi kata, adakah berasa ragu engkau terhadap urusan ini, wahai Umar? Nabi kata, demi Allah, aku telah bawa kamu urusan ini seperti berjalan jalan putih, lurus yang terang. Malam macam siang, malamnya macam siangnya, takkan terpesong kecuali orang yang binasa. Mana urusan Islam ni sangat jelas dan terang. Tak ada siapa patut tak patut rasa sangsi. Dan kemudian Nabi kata, wahai demi Allah, lau kana Musa hayyan, kalau Musa hidup, lama wasyahu illa an yattabi'ani. Tiada ruang untuk dia kecuali ikut aku. Itu juga yang berlaku pada Isa AS. Nanti bila datang, dia bukan datang sebagai seorang Nabi yang baru, bahkan dia jadi sebagai pelaksana bagi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas, kena faham betul. Sebab tu kalau ada orang tu kata ada wali inilah, orang inilah, itulah sebagainya, dalam gua penipu semua. Ini adalah pembohongan yang besar. Okey.
Dan disebut kat sini lagi, dia kata Allah SWT telah mengisyaratkan, Allah Subhanahu telah mengisyaratkan dalam tentangnya, tentang dalam Quran Azim, dalam kitab-kitab para anbiya terdahulu. Ya, telah isyarat kepada Quran itu sendiri. Allah telah isyarat tentang Quran dalam kitab terdahulu. Para nabi terdahulu, sebenarnya Allah telah firmankan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 196, Allah telah nyatakan, wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sebenarnya ia, Quran itu benar-benar ada dalam Zabur, mana kitab-kitab agama terdahulu. Zabur-zabur orang yang terdahulu. Iaitu pernyataan Quran ini, apa ajaran dia, telah pun diberitakan mengenainya dalam kitab-kitab para anbiya terdahulu. Kitab ini adalah risalah yang dibawa oleh Nabi terakhir kepada manusia. So, kitab pun orang tahu. Mana bukan hanya setakat Nabi itu. Kitab atau risalah ni pun orang akan tahu. Macam mana, dia akan kenal apa benda yang dibawakan oleh Nabi terakhir ini. Okey. Jadi semenjak daripada perjanjian berkenaan, penduduk bumi saling menukilkan melalui ajaran pendeta-pendeta, padri-padri dan sami-sami saling menukilkan berita mengenai Nabi terakhir yang diberitakan oleh ramalan-ramalan yang terdahulu. Mendatang Nabi-Nabi terdahulu bawa, semua saling menukilkan. Apabila telah putus risalah kenabian selepas Isa AS, selama satu jangka masa, antara Isa AS, dia datangnya Muhammad SAW ni lepas dalam tempoh yang agak panjang, dalam tempoh 600 tahun lebih kurang. Tengok footnote bawah tu, dia sebutkan berkenaan surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat ke-19 kan. Al-Ma'idah ayat ke-19. Okey. Dia kata, dalam ayat berkenaan dia kata, ya ahli kitab, wahai ahli kitab. Hei ahli kitab. Dia qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin minar rusul. Sudah telah datang kepada kalian utusan kami, rasul kami yang datang dalam tempoh terputusnya para rasul. Antakulu, dan diutuskan rasul ini supaya antakulu, kalian tak boleh berkata ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Tidak datang kepada kami sembarang pemberi berita gembira, tidak juga pemberi peringatan. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Jadi sungguh telah datang kepada kamu pemberi berita gembira dan juga pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas satu amat berkuasa. So kat situ dengan jelas dalam ayat yang kita Al-Ma'idah tu bawah tu, jelaskan memang betul telah pun diberitakan. Memang telah terputus lama antara Muhammad SAW dengan Isa dan tempoh lebih kurang dalam 600 tahun. Dalam 600 tahun sebab Nabi SAW dalam tempoh 600 lebih dia sampai. Isa AS dia diangkat sebelum dari itu lagi. Dalam 500 ke 600 tahun sebelum Muhammad SAW diutuskan. So, jadi bertambahlah pengharapan penduduk bumi. Bila Isa AS kan dah diangkat, dia tempoh panjang lama, maka manusia di muka bumi ini bertambah pengharapan kepada Nabi akhir zaman. Isa AS adalah orang yang terakhir yang beritahu tentang Muhammad SAW dari kalangan para anbiya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran, yang Allah Ta'ala ucapan baginda, ucapan Isa AS kepada Bani Israel. Dan surah Saf ayat 108, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idh qala Isa bin Maryam, dan ingatlah tatkala mana berkata Isa bin Maryam, ya Bani Israel, hei anak-anak Israel, inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku ni adalah utusan Allah Ta'ala kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku membenarkan apa sebelum daripada Taurat, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku memberikan berita gembira, kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudah daripadaku yang namanya adalah Ahmad. Surah Saf ayat ke-108. Nanti kita bincangkan masalah Ahmad Muhammad ni, macam mana nama tersebut juga nama Nabi. Nanti kita bincangkan. Baik. Lalu ahli kitab dan orang lain. Ahli kitab kalau kita sebut ni Yahudi Nasrani lah. Yahudi dan Nasrani. Dan orang lain. Seperti orang Hindu, Majusi. Mula menjangkakan hampirnya kemunculan baginda. Berdasar kepada apa mereka dapati dan kitab-kitab mereka. Dan perkhabaran Nabi-Nabi mereka. Yang berupa janji tentang kedatangan baginda dan pemberitahuan mengenai zaman kemunculan dan tempatnya. Semua sekali detail kita akan bacakan nanti. Sesungguhnya sejarah telah mencatatkan pada zaman tersebut tanda-tanda awal sebelum Nabi diutuskan dan peristiwa yang menunjukkan kepada hampirnya kedatangan baginda dan kemunculan baginda SAW sendiri, macam mana apa jadi. Ada di antaranya berlaku sebelum kelahiran baginda, ada di antaranya yang berlaku ketika kelahiran baginda SAW, dan ada pula yang berlaku selepas perutusan baginda. So memang kita kata tanda-tanda ni tadi adalah pembuktian yang kita dengar banyak rahib, kan, padri,
ataupun apa rabai-rabai ini masuk Islam, orang daripada Sami-Sami masuk Islam, punca dia kenapa? Ini kena faham. So, dia bukan setakat masalah akhlak Nabi SAW. Ikut pada akhlak Nabi SAW, Nabi memang baik. Tapi orang-orang musyrikin tak ada seorang pun masuk Islam dengan sebab kebaikan akhlak Nabi. Semata-mata. Bahkan banyak bukti-bukti Allah Ta'ala iringkan bersama baginda. Pasal Nabi baik semua orang tahu. Kan sebelum daripada Nabi diutuskan sebagai seorang Rasul, semua orang tahu dia ni Sadiqul Wa'dil Amin. Orang benar janji dan juga lagi amanah. Tapi dalam masa sama itu tidak cukup untuk menarik orang-orang musyrikin beramai-ramai masuk Islam. Adapun dalam masa yang sama, pendeta Kristian, rabai daripada Yahudi, pendeta Yahudi, dan juga orang-orang daripada Mesir dan sebagainya yang ahli kitab, orang Majusi pun masuk Islam sebab mereka tahu tanda-tanda Nabi SAW. So kita akan belajar dan tajuk ni tentang perkara ni. Baik. Okey, jadi kita ambil tajuk pertama, itu bahagian pecahan pertama berkenaan dengan tanda-tanda awal sebelum dan selepas perutusan baginda SAW. Tanda-tanda awal sebelum dan selepas perutusan baginda SAW. Okey. Pertama dia kata, adapun apa yang berlaku sebelum kelahiran baginda, sebelum Nabi lahir lagi, antaranya adalah para padri dan pendeta, padri Kristian, pendeta Yahudi, sering menukilkan berita Nabi penutup. Diorang sering sebut Nabi penutup, Nabi akhir zaman, diorang sering cakap itu. Bahkan orang-orang Yahudi di tanah Arab, ketika mana mereka berperang dengan sesebuah kabilah dari bangsa Arab, mereka akan menakutkan kabilah tersebut dengan hampirnya kebangkitan seorang Nabi. Yang mereka itu orang Yahudi akan berperang kabilah berkenaan Nabi akan memerangi kabilah berkenaan bersama-sama dengan Nabi berkenaan. Nabi yang akan datang tu. Dan mereka dahulu berkata, akan diutuskan seorang Nabi di akhir zaman yang kami akan bersama-samanya membunuh kamu semua. Seperti pembunuhan kaum Ad dan Iram. Ini bangsa di Yaman tu, kaum Ad kan, dia terkenal sebagai kaum yang kuat, gagah. Jadi diorang tajuk tentang bacaan ni, kalau mereka berperang yang hancur habis negeri, jadi tak ada siapa tertinggal, tersisa, terbaki. So digunakan kisah ni, kisah tu perumpamaan, orang-orang Yahudi guna perumpamaan tadi untuk takutkan orang Arab yang akan berperang dengan mereka. Jadi sebenarnya kalau ikutkan kisah, berlaku di Madinah lah, antara kisah yang berlaku di Madinah. Bila dahulu kan kabilah-kabilah Yahudi yang berada di Madinah tu, bila berperang bersama dengan orang Arab, dia akan sebut kan tentang kedatangan Nabi akhir zaman, yang mereka akan berperang dengan Nabi tersebut lawan dengan kaum yang mereka lawan tu. Okey. Dan mereka dahulu berdoa di tengah-tengah peperangan mereka dengan bangsa Arab dengan kata-kata mereka, ya Allah bantulah kami dengan Nabi yang diutuskan akhir zaman. Mereka tawassul lah. Ini tawassul yang kadang-kadang digunakan oleh sebahagian orang, bentuk dia macam bentuk Yahudi gunakan. Ya Allah bantulah kami kerana si fulan. Ya Allah tolong kami kerana si fulan. Memang kita kata benda tu pernah berlaku, tapi Nabi tak ajar kita untuk teruskan sedemikian. Sebab tu bila kita tengok tawassul dengan Nabi SAW, ada bid'i, ada yang ikut sunnah. Tapi tawassul yang sunnah dengan bid'ah. Yang sunnahnya kita jumpa orang yang macam orang tu datang jumpa Nabi, minta Nabi doakan dia. Itu tawassul lah. Minta Nabi doakan dia. Lepas Nabi wafat, diorang tak pergi kubur Nabi. Dan tak sebut, ya Allah kerana Nabi-Mu buatlah sekian. Ya Allah kerana Nabi-Mu buatlah sekian. Itu ayat-ayat macam ni sebenarnya serupa macam Yahudi punya cara berdoa. Mereka berdoa minta menang dengan Nabi akhir zaman. Oleh sebab itu ketika mana Nabi akhir zaman dibangkitkan di kalangan bukan Bani Israel, mereka tidak beriman kepada baginda. Okey. Jadi bila diorang lawan Arab, cakap nak kalahkan Arab tadi dengan Nabi akhir zaman. Tapi Nabi akhir zaman tu dibangkit tengah Arab. So problem lah. Kat sini masalah. Mereka tak beriman kepada baginda sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 89. Allah nyatakan, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, dan apabila datang kepada mereka kitab dari sisi Allah Ta'ala yang membenarkan apa di tangan mereka, apa bersama-sama mereka, wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladina kafaru, dan sedangkan mereka sebelum dari itu minta menang ke atas orang-orang yang kafir. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih, lalu apabila datang kepada mereka apa mereka ketahui, mereka kenal, mereka kufur terhadapnya. Fala'natullahi 'alal kafirin, lalu laknat Allah Ta'ala ke atas orang-orang yang kafir. So maksud dia ni memang jelas. Kalau kita buka dalam tafsir Ibn Katsir pun memang timbul bila bincang ayat ni. Mu'adz bin Jabal antaranya, lepas daripada dia masuk Islam,
Dia jumpa jiran-jiran dia dari kalangan Yahudi yang asyik sebut Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Dan bila para Aus dan Khazraj dah pergi ke Mekah, jumpa Nabi di Mekah, bawa balik ke Madinah. Jadi Muaz bin Jabal ungkit balik. Korang dulu cakap. Sebab orang Madinah kenal Nabi bila mereka pergi ke Mekah untuk tunaikan haji. Jumpa Nabi ketika Nabi tawarkan diri kepada kabilah-kabilah Arab. Dan jumpa Nabi dan terus percaya ini adalah utusan Allah Ta'ala yang disebut-sebut oleh Yahudi di kampung, di rumah, di Madinah. So, diorang tengok terus kenal, asyik disebut. Asyik ni sebut. Last sekali mereka pun tengok Nabi terus kata, inilah Nabi yang disebut-sebut oleh jiran-jiran kamu Yahudi. Cepat ambil sebelum orang lain ambil. Cepat ambil sebelum orang lain ambil. So, diorang ambil. Lepas tu orang Madinah, bila Aus dan Khazraj, mereka tidak tidak teragak-agak untuk terima Nabi. Dia tak ada tangguh-tangguh, tak ada test dulu ke tak. Dia tengok Nabi terus kenal. Tajuk kenal tadi daripada siapa? Kat sinilah apa Allah Ta'ala jadikan Yahudi yang sesat tu, Yahudi yang yang jahat tak nak beriman dengan Nabi, diorang pemberi hidayah kepada orang-orang Ansar. Aus dan Khazraj kenal Nabi sebab Yahudi tu sebut cerita Nabi akhir zaman. So bila orang-orang Aus dan Khazraj ni pergi tunaikan haji, diorang tengok Nabi dekat Mekah, jumpa di Mekah, diorang kata inilah dia Nabi yang jiran kamu Yahudi duk cakap-cakap. So, diorang ambil terus. Nabi tawarkan diri baginda kepada banyak kabilah-kabilah Arab, semua reject. Semua tak nak terima. Tapi tiba-tiba orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj terus terima. Tanpa sebarang tangguh-tangguh. Kenapa? Sebab ni. Sebab tadi kita sebutkan bahawa Yahudi dan Nasrani, atau orang Yahudi terutamanya di Madinah, mereka dah kenal Nabi SAW. Mereka kenal Nabi SAW. Nampak Nabi terus kenal. Itu yang kita kata kisah yang pertama. Antara kisah sebelum Nabi diutuskan. Okay, demikian juga di antara tanda-tanda awal yang kedua, di antara tanda-tanda awal kehampirnya kedatangan Nabi SAW adalah seorang rahib nama Isa, bukan Isa, yang telah meninggalkan negeri Syam dan datang sehingga berhampiran Mekah. Dia datang nak menetap di keliling, berdekatan dengan Mekah. Hatta sebenarnya kes orang Yahudi pun bila tinggal keliling Madinah pun sebab kerana berita tu lah. Mereka tahu ini negeri tempat Nabi akhir zaman akan berpindah. So yang macam rahib yang Kristian ni, dia datang ke Mekah, tinggal berdekatan Mekah dan telah beritahu penduduk Mekah bahawa telah tiba zaman Nabi yang beriman padanya bangsa Arab dan bangsa Ajam. Ni sekarang dah sampai masa Nabi, seorang Nabi yang akan beriman kepada dia Arab dan Ajam. Maksudnya bukan limited kepada satu bangsa saja. Tak seperti Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW, boleh katakan semua para anbiya berdakwah hanya pada kaum masing-masing sahaja. Sebab tu kalau kita lihat Isa, contoh macam Yusuf AS. Dia seorang Nabi. Tapi dia tidak pun ajak raja negara tu untuk masuk agama dia. So agama dia limited kepada keluarga dia. So basically kalau kita faham ke semua para anbiya tu, kan, bila diorang macam Musa sendiri, dia ajak bapa angkat dia lah, ya Firaun untuk beriman, tapi lawan jugalah. Tapi yang pentingnya dia punya tugasan utama bawa keluar Bani Israel. Kalau bapa angkat dia tak nak masuk Islam pun tak apa, tapi lepaskan Bani Israel. Itu misi utama dia. Jangan diseksa lagi Bani Israel. Tapi secara langsung kalau kita faham, setiap Nabi untuk bangsa masing-masing. Tapi bila rahib tu datang berdekatan Mekah, dia kata dah sampai masa untuk Nabi yang beriman kepada dia Arab dan Ajam. Arab bangsa Arab lah. Ajam ni bangsa bukan Arab. Serta dia adalah daripada penduduk Mekah. Dan Nabi tu datang daripada penduduk Mekah. Ini di antara benda ni. Dan ahli kitab telah mengetahui perkara tersebut. Apa dia kata? Hanya daripada kitab mereka. Dan perkhabaran para anbiya mereka. Mereka dapat tahu tu mesti daripada kitab mereka sendiri. Bahkan daripada khabar Nabi-Nabi mereka beritahu. Sebab Allah nyatakan Al-Quran dan surah Al-A'raf 157. Allah nyatakan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang buta huruf. Yang tak boleh baca, tak boleh nulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yang mereka dapati Nabi tersebut tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Ini bab depan ni kita akan belajar. Kita akan baca depan sikit nanti.
lepas selesaikan tajuk apa tanda-tanda nabi kenabian nabi apa di perutusan apa Nabi SAW yang zahir di mata orang keliling baginda, kita akan masuk pada bab nasab nama nabi, nasab baginda, keturunan baginda, tempat nabi diutuskan, ajaran syariat baginda, yang mana benda tadi kalau kita lihat dalam kitab kita terdahulu ada yang serupa sepertinya. Jadi kalau tuan-tuan nanti dah dengar benda-benda ni biasa disebut oleh Syekh Ahmad Didat rahimahullah dan juga Dr. Zakir Naik hafizahullah. Yang benda ni banyak nukilan ni diambil daripada buku yang saya sebutkan itu apa, Muhammad in the World Scriptures karangan Abdul Haq Vidyarthi. Karangan Abdul Haq Vidyarthi. Demikian juga apa daripada buku buku tu Rahmatullah Al-Hindi. Nama dia Izharul Haq. Izharul Haq itu ada dua buku lah yang menjadi rujukan utama perbahasan tentang tajuk ni. Nanti insya-Allah kita akan datangkan lagi. So maksudnya dapati Nabi ni tertulis dalam kitab mereka dan Taurat juga Injil. Memang ada. Sampai sekarang tak boleh nak buang. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, antara tanda-tanda awal kedatangan baginda sallam adalah pada tahun kelahiran baginda, Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan Nasrani Habsyah yang datang dari Yaman untuk merobohkan Kaabah Al-Musharrafah. Okey, Nasrani Habsyah ni dia datang daripada Habsyah. Diorang ni macam ni, kan Abraha, diorang masuk ke Yaman, take over Yaman. Tentera Habsyah kulit hitam masuk ke Yaman. Sebelum keputusan Nabi SAW, mereka kuasai Yaman. Abraha ni sebenarnya tentera Kristian. Dia kerajaan Habsyah ni Kristian. Pernah berlaku dalam sejarah, orang-orang di Yaman dipaksa mereka masuk agama Yahudi oleh salah seorang raja mereka. Lalu ketika berlaku pembunuhan dengan banyaknya, ada di antara orang-orang yang mereka paksa masuk agama Yahudi itu adalah orang Kristian di Najran, di bahagian utara Yaman. So orang-orang di utara Yaman ni, Najran ni, diorang dah Kristian, jadi disuruh masuk agama Yahudi, diorang tak nak. So dia dibunuh. Bahkan ada setengah para ulama mengaitkan kisah dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Ukhdud yang mereka gali parit, dinyalakan api, dimasukkan dalam api seorang demi seorang. Tak nak tukar agama, masukkan. Ada juga kata kat tajuk lain. Tapi yang pentingnya, kisah ni salah seorang di antara orang Kristian Yaman ni lari minta tolong pada kepada Maharaja Rom. Maharaja Rom kirim surat kepada Habsyah di Afrika untuk hantar tentera. Waktu tu diorang walaupun mazhab diorang berlainan Kristian ni, tapi diorang masih berikan walak kepada Maharaja Rom sebagai pemerintah terbesar untuk Kristian. Jadi Maharaja Rom hantar surat kepada Raja Habsyah dan Raja Habsyah hantar tentera untuk masuk Yaman. So untuk selamatkan orang Kristian yang dibunuh beramai-ramai oleh pemerintah Yahudi di Yaman. Yaman ada Yahudi Arab tau. Dia bukan Yahudi Bani keturunan Yahudi by convert. Yahudi dengan convert. Dia muka dia Arab. Kalau tuan-tuan tengok muka dia memang sebiji macam Arab. Cuma beza dia ada sideburn ni dia orang pintal, jadikan macam tocang tu. Jadikan macam spring kat tepi kepala. Itu saja yang tanda dia ni. Kalau tidak berjubah dia, serban dia sama. Wanita dia pakai niqab. Dia panggil Yahudi Yaman. Orang Arab tapi Yahudi by convert. Kumpulan ni lah kita kata yang saki-baki lah. Lepas Abraham masuk masih lagi ada. So tentera bergajah daripada selatan daripada Yaman, diorang datang untuk robohkan Kaabah pada tahun Nabi SAW dilahirkan. Dan kisah tu lepas daripada Abraha dia take over kepimpinan tentera di Habsyah di Yaman. Dia cuba untuk pujuk Raja Habsyah supaya terima dia sebagai ketua tentera yang baru. So dia start buat macam-macam dan akhirnya dia korang nak bina satu gereja yang sangat besar, sangat tinggi, dipanggil Qulais. Dan gereja ni dipanggil Qulais sebab apa? Sebab perkataan Qalan Siwah. Qulais ni yang menjatuhkan songkok. Songkok tu punya tinggi bangunan tu, kalau songkok kita ada dah angkat kepala jatuh. So jadi bila Abraham berusaha untuk buat macam tu, dia sebut dalam surat dia kepada Raja Habsyah bahawa dia akan buat satu gereja, satu tempat peribadat yang akan alihkan kiblat orang Arab daripada Kaabah kepada gereja yang dia buat. Jadi ada orang Arab yang marah, pergi buang air dekat gereja tersebut. Abraham marah, dia bukan cari orang tu, dia terus nak robohkan Kaabah. Ini kisah yang percubaan untuk merobohkan Kaabah. Okey.
Tapi pada tahun tersebut bila dia diberi aman, cuba robohkan Kaabah Musyarrafah yang kiblat bagi Rasul yang akan datang serta umat baginda. Walaupun Quraisy telah mengiklankan pelepasan diri daripada bait, Quraisy ketika tu lepas diri. Diorang tak nak berperang. Diorang isytiharkan lepas diri daripada Baitullahil Haram kerana kelemahan mereka untuk pertahankannya, di mana Abdul Muttalib telah berkata, bait ini ada Rabb. Yahmi dia akan lindung. Kisah dia Abdul Muttalib atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuk Nabi Abdul Muttalib, dia ketika mana tentera Abraha datang bergerak untuk serang Kaabah, diorang sampai satu kawasan, dekat situ ada unta Abdul Muttalib. So Abdul Muttalib dia datang jumpa Abraha untuk minta balik unta-unta dia. So Abraha ketika tu waktu dia tengok Abdul Muttalib, kan gaya karakter dia, kan mestilah keturunan para anbiya, keturunan Ibrahim AS, mesti ada kehebatan. So Abraha punya rasa hebatnya Abdul Muttalib, daripada duduk atas singgasana, dia turun ke bawah. Bentang duduk bersama-sama dengan Abdul Muttalib, minta nak Abdul Muttalib nak apa. Maksud nak dengar. Kan? Dan dia jangkakan Abdul Muttalib akan minta jangan serang Kaabah. Atau Abdul Muttalib nak lawan. Tapi Abdul Muttalib, dia tak kata macam tu. Dia kata dia nak unta dia. Ketika dia kata nak unta dia saja, Abraha rasa macam kecewa lah, disappointed. Sebab dia kata, aku tengok kau datang tadi, kau hebat. Aku rasa pun gugup juga. Tapi tiba-tiba kau minta unta. Aku nak roboh tempat ibadat kau tak kisah. Lalu ketika tu, Abdul Muttalib jawab, Innama ana rabbul ibil. Aku hanya tuan unta. Walil bait, dan rumah yang kau nak roboh tu, Rabb. Ada tuan dia. Yahmi dia akan lindung. Dia akan lindung rumah tersebut. Dan dia semua tahu maksud tu adalah Allah Ta'ala. Sebab tu kenapa kita panggil musyrikin Mekah musyrik. Sebab apa? Sebab mereka kenal Allah. Tahu Baitullah tu milik Allah Ta'ala. Tapi mereka sekutukan bersama Allah Ta'ala akan sembahan-sembahan yang lain. Sebab tu kat sini bila ada orang kata mana ada, kalau orang tu percaya Allah Ta'ala Tuhan, kenapa boleh syirik pula? Memang syirik dah tu. Dia letakkan bersama Allah Ta'ala akan berhala-berhala lain. Tapi bila dia cakap dengan Abraha, dia kata rumah tu ada tuan dia. Ada Rabb, Yahmi dia akan lindung. So dia, saya tak langsung kita faham. Memang orang musyrik Mekah kenal. Sebab tu nama bapa Nabi pun, nama dia Abdullah. Nama bapa Nabi kan Abdullah. Allah mana lagi? Sebab tu kita dapat lihat, kita faham bahawa bila konsep berkenaan dengan tauhid ni, kalau orang tu sangat percaya Allah Ta'ala Tuhan, tapi dia masih menyekutukan Allah Ta'ala dalam penyembahan, dia musyrik. Pasal musyrik Mekah macam tu, dia kenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Dia menjadikan semesta alam. Tapi dia orang halakan harapan, halakan permintaan, halakan kehendak hati kepada berhala-berhala yang mereka ada-adakan. So konsep dia jelas lah. Dan memang sebenarnya diketahui sebenarnya diketahui bahawa pembinasaan ini berlaku bukan sebab kerana musyrikin. Okey, tentera bergajah musnah. Orang-orang tentera bergajah orang musyrikin tahu bahawa dimusnahkan tentera bergajah tadi bukan sebab mereka. Tapi berlaku sebab penjagaan untuk kiblat Rasul tadi, untuk Kaabah. Bukan untuk jaga diorang, sebab diorang lari dah. Semua orang orang Quraisy ketika tu lari ke Gunung Ganang, lari ke bukit-bukit, tinggalkan Kaabah. Tak nak datang, tak nak duduk untuk pertahankan. Tapi bila Allah Ta'ala selamatkan juga, maksud jelas, tak ada kaitan dengan mereka. Tak ada kaitan dengan orang Quraisy. Pasti ini ada kaitan dengan lebih besar dari itu, iaitu menjadi penjagaan kiblat Rasul yang datang serta umat baginda. Okey. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai 5, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat kepada bagaimana perbuatan Tuhanmu, melakukan Tuhanmu terhadap tentera-tentera bergajah, orang-orang tentera bergajah, angkatan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Adakah tidak dijadikan tipu daya mereka dalam kesesatan? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan diutuskan kepada mereka burung secara yang datang silih berganti. Berpasukan-pasukan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang burung-burung tersebut melemparkan mereka dengan batu-batu daripada sijil, daripada tanah batu yang keras, faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu dijadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, yang dimakan, ada kata ke berlubang, ada kata kena tu hancur macam tai ulat. Wallahu a'lam, mungkin lebih aktif ke, tapi yang pentingnya kita faham bahawa benda telah berlaku, dan penjagaan Kaabah ketika itu adalah kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Antara juga bahawa tanda awal kedatangan baginda Rasulullah adalah ilham Allah Ta'ala kepada Datuk Baginda. Ilham Allah Ta'ala kepada Datuk Baginda Abdul Muttalib
untuk milih untuk baginda, nama yang unik. Di tengah-tengah kaumnya itu Muhammad. Sebenarnya nama Muhammad, sebelum Nabi Muhammad tak ada siapa nama Muhammad. Ni fakta sejarah. Kalau kita tengok nama Abdullah, bersepah. Ada di kalangan para sahabat Nabi yang nama Abdullah. Yang tua daripada Nabi pun, yang lahir sebelum Nabi pun ada nama Abdullah. Ada sekian. Tapi nama Muhammad hanya keluar lepas daripada pemilihan nama Muhammad untuk baginda SAW. Memang nama tu unik. Hatta memang bagi orang Arab Quraisy pun ketika itu pun orang terkejut dengan nama berkenaan. Tak pernah ada siapa-siapa dinamakan dengan nama berkenaan. Omar ada, Abdullah ada, kan? Abdul Uzza ada. Semua nama-nama macam-macam tu biasa. Tapi nama Muhammad adalah unik. Sebab ni nanti kita akan bincangkan bagaimana nama Muhammad ni sampai sekarang dalam kitab terdahulu, kitab Yahudi Nasrani masih ada tertulis sampai sekarang. Nanti tapi macam mana jadi diorang pesongkan tu, kita akan terangkan nanti dengan cara translation, literal translation terhadap nama jadi sifat. Ya, nama jadi sifat. Macam kita saya kata apa? Mr. Brown, Mr. White dengan Encik Putih. Kalau saya kata Mr. White, kan, tadi Encik Putih datang. Tadi Encik White datang. Saya guna Encik Encik White datang, Encik Putih datang. Bila saya sebut Encik Putih, orang bayang ke Melayu. Tapi kalau saya kata Encik White datang, orang akan bayang ke dia apa? Orang bukan Melayu, orang Eropah. Encik White. So kalau kita terjemahkan, memang nama dia asalnya White. Tapi kita terjemah kepada bahasa Melayu, Putih. Tadi Encik Putih datang. Automatik, karakter bertukar. Daripada orang bukan Melayu, jadi Melayu. Ni kena faham, kena perhatikan. So ini yang berlaku, apa yang berlaku nanti kita lihat pada nama Nabi SAW kitab terdahulu. Macam mana nama tersebut Muhammad masih ada. Yang mana nama ni Muhammad ni bertepatan dengan apa yang datang dalam khabar-khabar gembira terdahulu. Tanpa pengetahuan atuk Nabi. Ataupun seorang pun di kalangan keluarga Nabi SAW mengenai perkara tersebut. Atuk Nabi pilih random. Tapi pilihan tersebut bertepatan dengan nama yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Yang dia tak pernah ada terlibat pun dengan kitab terdahulu punya ilmu. Okey. Okey. Seterusnya. Yang seterusnya adalah Khatam An-Nubuwah. Khatam An-Nubuwah, dia adalah merupakan satu alamat istimewa di belakang baginda SAW yang menunjukkan kepada kenabian baginda SAW. Khatam Nubuwah ni dia macam daging. Di belakang Nabi SAW, belakang di antara bahu baginda, di antara dua bahu baginda, di tengah belakang tengkuk baginda SAW, ada satu daging. Timbul, daging tu bulat. Macam dia kata besar, saiz telur burung merpati. Kecil je. Okay. Tapi daging tersebut, dia macam petanda istimewa yang memang kita kata dalam kitab terdahulu pun diketahui. Nanti kita akan bincangkan bagaimana Salman Al-Farisi masuk Islam, ada tajuk ni. So dia cari tanda tersebut. Salman Al-Farisi dia seorang asalnya Majusi, sembah api, kemudian masuk agama Nasrani. Jadi dia telah belajar daripada rahib-rahib Kristian tentang sifat Nabi akhir zaman. So nanti kita akan bincangkan tajuk ni bila kita bincang macam mana Salman Al-Farisi masuk Islam. Sebab ini ada kaitan dengan tajuk masalah daging yang belakang Nabi SAW tu. Yang kita dipanggil sebagai Khatam Nubuwah. Dia kata yang menunjuk kepada kenabian baginda sebagaimana telah disebut perkara itu dalam kitab-kitab yang terdahulu. Telah diriwayatkan bahawa salah seorang pendeta Yahudi jatuh pingsan tatkala melihat Khatam Nubuwah pada seorang yang lahir di Mekah bukan daripada Bani Israel. Ini bukan kisah Salman lah, tapi Salman dia cari benda sama. Cuma yang rahib Yahudi tu memang pendeta Yahudi tengok Nabi tanda tu dia jatuh pingsan. Sebab Nabi yang nanti-nantikan sampai mereka sanggup untuk tinggal berdekatan Madinah yang tak sesubur macam mana Syam yang ada sungai dan kincir air dan sebagainya. Dia sanggup tinggalkan tempat yang subur ada sungai, tinggal dekat Madinah. Tapi punca dia sebab mereka nak nanti Nabi akhir zaman. Tiba-tiba mereka dapati Nabi itu bukan daripada kalangan bangsa mereka. Terkejut. Rabai tersebut pada nampak tanda berkenaan belakang Nabi. Kerana dia dan kaumnya telah berangan-angan agar dia Nabi berkenaan adalah daripada Bani Israel. Diorang harapkan Nabi itu daripada Bani Israel, tapi tidak jadi. Okey. Kemudian antara lain adalah tanda-tanda kenabian baginda SAW sebelum baginda SAW dijadikan sebagai seorang Nabi, Rasul adalah antara tanda permulaan pada di awal zaman kanak-kanak baginda. Okay, adalah keberkatan yang turun terhadap rumah ibu susuan baginda, Halimah As-Sa'diyah.
Dia Bani Sa'ad. Keluarga tu keluarga Bani Sa'ad. So jadi Halimah As-Sa'diyah tu, bukan nama dia Halimah. As-Sa'diyah tu Bani Sa'ad. Okey, di mana terjadi haiwan-haiwan ternakan mereka pulang kenyang penuh dengan susu yang banyak. Sedangkan negeri tersebut kering kontang. Tempat perkampungan mereka tinggal tu kering kontang, tapi tiba-tiba kambing ke apa binatang ternakan keluarga Halimah dan bapa susu Nabi Abu Kabsyah Abu Kabsyah dapat melimpah ruah susu dia. Okey. Orang ramai mengeluh haiwan ternakan kelaparan, tapi mereka di keluarga dapat macam tu. So ini antara tanda yang menunjukkan tentang keberkatan baginda SAW. Sejak diambil oleh keluarga Halimah dan Abu Kabsyah, mereka lihat akan keberkatan berkenaan depan mata baginda, depan orang ramai semua nampak kisah tersebut. Ini antara tanda awal. Okay? Kemudian antara tanda lain berkenaan tanda awal berkenaan adalah peristiwa pembelahan dada ketika baginda SAW kecil. Ketika Nabi kecil, riwayat datang ketika dalam umur 5 tahun. Dia telah beritahu Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW Jibril telah mendatangi baginda. Rasulullah SAW ceritakan Jibril datang pada baginda ketika sewaktu baginda sedang bermain bersama kanak-kanak yang lain. Lantas dia telah menangkap baginda dan menumbangkan baginda SAW. Lalu dia telah membelah, Jibril belah kawasan jantung baginda SAW dan dia keluarkan jantung tersebut, dan kemudian dia membelah jantung kenaan. Dan kemudian dikeluarkan daripada jantung Nabi seketul darah beku. Saling berkata, ini bahagian syaitan. Ini bahagian syaitan daripadamu. Ini bahagian syaitan daripada dibuangkan. Kemudian dia basuh jantung Nabi dalam bejana emas dengan air zam-zam. Dan kemudian dia membalut balik jantung Nabi dan kemudian dia masukkan balik tempat asal. Kanak-kanak lain bekerja kepada ibu susu Nabi SAW, itu Halimah, dan berkata Muhammad telah dibunuh. Lalu mereka datang kepada Nabi SAW. Dia kata dalam keadaan pucat. Diorang tengok Nabi dalam keadaan pucat. Anas bin Malik berkata, aku telah melihat kesan jahitan pada dada baginda. Dada baginda tu dibelah, physically dibelah. Tapi banyak benda kita belajar kat sini. Yang sebenarnya Nabi SAW ketika dibelah tu, Jibril belah Nabi, ada kesan, ada bekas. Orang kita belah, kan ustaz-ustaz ke apa dah, geng-geng apa, bedah batin tak ada bekas. Lagi hebat daripada Jibril. Ni kena ketawa sikit lah. Dan kadang-kadang orang ni mengangkat-angkat ahli sihir dan sebagainya, melampaui dengan mukjizat Nabi SAW. Nabi punya jasad tu, Anas bin Malik kata, aku nampak kesan belahan tu aku nampak. Pada dada Nabi SAW ada bekas belahan dada yang dibuat oleh Jibril. Dia physically, bukan spiritually semata-mata. Mana memang physical, diangkat jantung tu, dikeluarkan, dibelah. Bahkan ketika Isra Mi'raj pun, sebelum Isra Mi'raj pun juga dibelah dada Nabi SAW. Nabi dibelah dada 2 kali. Cuma yang kisah ketika kanak-kanak tu, Nabi SAW bukan kejadian tadi bukan Nabi seorang-seorang. Dilihat oleh budak-budak lain. Sampai diorang lari jumpa mak susu Nabi, cakap Nabi telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh. So basically kat sini diorang nampak. Dan Halimah As-Sa'diyah, Halimah, mak susu Nabi, kerana bimbangkan apa-apa jadi pada Nabi, dia pulangkan balik Nabi ke Mekah balik. Sebab takut apa-apa jadi, Nabi mati ketika jagaan dia, tak nak, dia pulangkan balik. Kepada mak Nabi SAW. Ini kisah fakta yang berlaku dengan Nabi SAW pernah terjadi, kisah berkenaan sampai kawan-kawan dia kecil tu kata Nabi Muhammad telah dibunuh. So memang benda tu berlaku, diorang nampak kejadian Nabi ditangkap dan tikam untuk dibuka dada baginda SAW. Ini kisah ni. Dan fizikal bukan benda spiritual. Sebab tu apa benda Nabi lalui, kita tak perlu lalui. Anda tak perlu bedah jantung, pergi IJN minta dibasuh dengan air zam-zam, tak payah. Okay? Ini benda dia berlaku pada Nabi, tak perlu berlaku pada anda. Lepas tu kadang-kadang bila ada orang kata kalau Nabi betapa, kita betapa ni, saya cakap ayat yang sama, saya bagi bantai ayat ni lah. Saya kata kalau Nabi kena bedah jantung, awak ada bedah jantung belum? Dan Nabi SAW selain duduk di Gua Hira, kan Allah jadikan dia nak duduk di Gua Hira mengasingkan diri untuk terima wahyu. Nabi juga dibelah jantung. Awak dah belah jantung belum? Kalau tak belah jantung, dan tak serupa Nabi. Sebab tu kita balik asal, jangan sibuk tiru benda yang Nabi tak suruh buat. Nabi tak suruh para sahabat betapa. Macam tu juga baginda sendiri tak sarankan para sahabat bedah jantung. Sebab kaedah yang itu untuk Nabi saja. Untuk kita ada Nabi ajarkanlah cara dia. Pembersihan jiwa kita dengan cara yang Nabi ajar, bukan dengan cara kita reka.
mandi air zam-zam dan sebagainya kan. Ini semua mengarut. So ala kulli hal, Mak Anas bin Malik kata, sesungguhnya aku telah melihat kesan jahitan pada dada baginda. Anas bin Malik dia khadam baginda sallam. Memang kalau kat rumah kan daripada budak kecil kan, mak dia telah bernazar. Ummu Sulaim, Mak Anas telah bernazar kalau Nabi datang ke Madinah, dia nak anak dia khadam Nabi. Dan Nabi terima. Dan bila Anas bin Malik datang, dan uruskan macam-macam benda. Jadi Nabi tanggal baju depan dia nampak lah. Lepas tu dia kata aku nampak kesan jahitan tu. Nak tunjukkan kepada bahawa benda tu fizikal. Baik. Selain daripada yang kes-kes saya sebelum Nabi, ada bedah batin ni ada ke tidak? Seriously ada. Kat belah Negeri Sembilan dan sebagainya. Bahkan ada sebahagian ustaz-ustaz pun terlibat. Saya memang tak betul ni lah. Kadang-kadang bila saya cakap macam ni, kadang orang marah saya sebab saya tegur. Saya kata benda tersebut sihir. Kan? Benda tersebut sihir. Ada orang nak pergi arthritis lah, lutut sakit, pergi bedah batin. Saya kata benda sihir. Kadang-kadang kita belajar bab akidah ni, tinggi lah, ngaji kitab bab akidah sungguh-sungguh. Tapi bila time berkenaan dengan tajuk, diuji dengan kesakitan dan sebagainya, hilang kita punya akidah. Sanggup kita datang pada orang yang mendakwa dengan dakwaan macam-macam, bedah batin dan sebagainya. Kononnya bedah batin tu berlaku lah. Tapi benda tu, lepas tu sakit balik, datang balik kita kat orang tu. Ada seorang kawan saya kenal, dia sibuk nak pergi jumpa bedah batin. Kena alasan dia kata apa, orang tu disembuhkan dan sebagainya. Ada seorang kawan dekat AJN, dia cerita, dia kata apa? Dia kata bapak dia sibuk nak pergi. Bedah batin, buang batu karang. Bedah batin lah. Lepas tu dia kata dengan bapak dia, okay, kita pergi. Tapi lepas pergi, kita pergi ke klinik, tengok balik. Rupanya ada lagi. Yang kat tangan orang tu dia punya trik dia untuk tunjukkan kononnya batu karang tu dah keluar. Tapi dalam tu ada lagi sebenarnya. Maksudnya kena jaga sikit. So Nabi sendiri physically dibedah. Bahkan fizikal nampak bekas pada dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerana ia adalah petanda-petanda awal untuk kenabian baginda, so kita Allah Taala pelihara baginda. Benda tu adalah mukjizat khas untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya, selain daripada benda tadi, pemeliharaan baginda daripada perkara-perkara terkeji dan mungkar. Ini kalau kita ikut pada rentetan umur baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada sebelum lahir, dah lahir, kemudian pindah ke kampung Bani Sa'ad, kemudian dibalik pada mak dia, kemudian ni membesar jadi remaja. Okey, di antaranya adalah penjagaan baginda daripada perkara-perkara terkeji dan mungkar. Nabi dahulu dipelihara daripada keji dan mungkar. Walaupun baginda adalah seorang pemuda yang hidup pada suasana jahiliah, dalam suasana jahiliah dan dalam tengah-tengah masyarakat orang-orang jahil, tidak disebut mengenai baginda satu pun daripada perkara yang terkeji. Tidak ada diketahui sesuatu pun daripada itu. Tak ada pernah disebut Nabi skodeng ke, Nabi buat apa, pergi perempuan tengah jalan, tak ada. Tak pernah ada. Baginda pasti akan diaibkan dengannya. Kalau anda kata jika ada diketahui sesuatu, perkara keji yang pernah Nabi buat, pasti ketika Nabi berdakwah, orang akan ungkit balik. Ini cara manusia. Kalau kita tengok macam kadang-kadang macam artis kan, yang ada dah bertaubat, ajakkan kaum bertaubat. Dia dah taubat, sudahlah tinggalkan. Dia kawan-kawan kata, alah engkau pun sama dulu. Engkau pun sama dulu. Ayat tersebut biasa keluar. Alah engkau pun skodeng aku sama. Alah engkau pun sama panjat bumbung. Engkau pun sama. So kadang-kadang benda ni yang kita kata akan terkeluar. Tapi Nabi SAW dalam dakwah yang baginda bawa, tak pernah siapa-siapa pun datang burukkan Nabi depan orang ramai dengan benda terdahulu Nabi buat ketika muda. Tak ada. Jika ada sesuatu pasti baginda akan diaibkan dengannya. Tambahan pula dengan kesungguhan mereka itu orang-orang Quraisy yang bersangatan untuk melekatkan tuduhan-tuduhan nista terhadap baginda selepas kenabian. Sebelum kenabian mereka puji Nabi melambung-lambung. Lepas kenabian mesti dia cari jalan nak kutuk Nabi. Tapi tak jumpa. Tidak jumpa. Habis kuat boleh kata sihir, syair, gila. Itu ayat-ayat yang biasa keluar. Bahkan tapi kalau kita sebut yang ini, semua ni adalah tuduhan umum, general kepada semua para anbiya. Semua Nabi kena tuduh sebagai orang gila. Semua Nabi dituduh sebagai penipu. Semua Nabi dituduh sebagai ahli sihir. So itu benda tak pelik. So secara basic dia itu tuduhan untuk orang tu buang hujah-hujah Nabi SAW. Okay, namun baginda telah hidup terpelihara daripada perkara-perkara berkenaan sepanjang umur baginda. Perkara tersebut sepanjang umur baginda tak ada perkara keji. Allah Ta'ala firmankan dalam Quran dan surah Al-Mu'minun ayat 69. Al-Mu'minun 69. Allah Ta'ala nyatakan Allah Ta'ala nyatakan am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Atau adakah tidak mereka kenal
Rasul mereka. Okay? Lalu mereka terhadap Rasul tersebut mereka ingkar. Kau tak kenal ke? Pasal diorang tengok Muhammad dari kecil sampai dewasa. Sampai sebelum baginda mendakwa sebagai utusan Allah Ta'ala. Diorang kenal Nabi. Perangai Nabi diorang tahu. Benar tak benar sifat baginda diorang tahu semua sekali. Dan Allah SWT telah mengajarkan bagi Rasul untuk berkata kepada mereka. Dan Allah Ta'ala ajar Nabi untuk cakap pada mereka. Ketika mereka tolak kenabian baginda, Allah Ta'ala suruh Nabi cakap. Dalam surah Yunus ayat ke-16. Faqad labithu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Demi sungguh aku telah tinggal di tengah-tengah kalian. Satu usia yang lanjut. 40 tahun aku tinggal tengah-tengah kalian. Okay? Dia kata, min qablihi sebelum daripada aku dakwa, aku berikan, aku dakwa, aku utusan Tuhan. Okay. Adakah tidak kalian berakal? Mana korang tengok aku sebelum ni, kau tak nampak ke aku buat apa? Nabi tak pernah pun mencari populariti ataupun bahkan pernah ditawarkan Nabi untuk diberikan harta. Diberikan harta, diberikan kuasa, tapi Nabi tak pernah ambil. Sebab dia kerja untuk menyampaikan agama. Dan di sepanjang jangka ini, kaum baginda SAW, kaum baginda telah mengenali kebenaran, kebersihan, kejujuran dan kemuliaan akhlak baginda SAW. Sehingga baginda dikenali di tengah-tengah mereka sebagai Sadiq Al-Amin. Seorang benar lagi, jujur. Mereka telah mengamanahkan kepada baginda tinggalan-tinggalan dan amanah-amanah mereka. Mereka nak musafir, takut nanti barang diorang hilang, diorang tinggalkan Nabi SAW. Okey. Perkara tersebut dia kata berterusan daripada mereka hingga jadi tengah-tengah pemusuhan terhadap mereka terhadap baginda. Sudah kenabian Nabi dan Nabi pun diorang tak suka Nabi, tapi bila tinggal ke barang tetap tinggal dekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah logik daripada seorang yang begini sifat-sifatnya untuk bersifat benar kepada orang ramai tapi berdusta pada Tuhan? Berdosa pada Allah Ta'ala. Dan sedangkan serta jaga amanah orang ramai dan mengkhianati hak amanah Allah. Mustahil. Itu adalah mustahil. Okay. Okay, di antara juga tanda-tanda awal Nabi Muhammad ni sebagai Nabi adalah kaum Quraisy telah memanggil baginda dengan Al-Amin. Seorang yang amanah. Okay. Dan kisah bagaimana digelarkan Nabi ni sebagai Al-Amin. Nabi Al-Amin, orang-orang Quraisy dahulu telah bertelagah. Pernah sekali Kaabah ni roboh kerana datang banjir. Ini kisah biasa lah. Pasal zaman dulu bukan ada simen. Diorang kadang lekatkan antara bata blok tu kadang pakai air, kadang pakai tanah biasa, kadang pakai tu. Jadi dia tak ada bentuk binaan yang kukuh. So bila datang banjir, dan bahkan zaman dulu memang sebelum daripada pengairan betul berlaku di Mekah, dia lembah macam tu. So bila hujan turun daripada atas, masuk ke lembah. Memang zaman dulu memang ada gambar-gambar lama Mekah, lama Kaabah, air beladung dekat kawasan kawasan Kaabah tu. Ada orang tahu berenang. Kita nak ceritakan macam mana kisah berlaku zaman dulu. Tapi zaman Nabi, binaan tadi tak macam ada konkrit, simen dan sebagainya. So setiap kali datang banjir, roboh lah. Datang banjir, roboh. So pernah sekali roboh. Lalu ketika diorang buat binaan, diorang letakkan batu Hajar Aswad. Jadi dia kata mereka telah bertelagah siapakah yang akan mengangkat Hajar Aswad apabila mereka nak kembalikan binaan Kaabah. Mereka menghakimkan sama. Mereka, orang mula-mula sekali masuk ke tempat perhimpunan. Lalu sekali mereka tak setuju, mereka kata siapa masuk first di pintu ni, orang tu hakim kita. Lalu Rasulullah SAW masuk pintu tersebut, mereka berkata, telah datang Al-Amin. Okay. Jadi memang jelas, kat situ kita dapat lihat bagaimana Nabi SAW dalam kisah berkenaan, baginda digelar dengan gelaran tersebut. Semua kenal dia. Okay. Di antara pemeliharaan Allah Ta'ala untuk baginda SAW adalah, baginda pernah berkeinginan untuk mendengar nyanyian di dalam satu majlis di tengah malam bersama penduduk Mekah selama 2 malam. Diorang ada keraian. Nabi nak pergi, cadang nak pergi. Allah Ta'ala memelihara baginda daripada kedua-duanya dengan mencampakkan ketiduran pada baginda sehingga pagi. Nabi tertidur sampai pagi, tak dapat nak pergi. So jadi keinginan tu ada, Allah Ta'ala sekat. Allah Ta'ala jaga, pelihara baginda SAW. Sampai dia tak ada datang perasaan sebut lagi. Antara juga perkara yang datang, antara yang bukti ataupun petanda-petanda awal Nabi ini adalah utusan Allah Ta'ala, adalah antara penahun perutusan baginda, bawa seketul batu telah beri salam kepada baginda SAW. Nabi telah bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi nyatakan, Sahih Muslim dan Ahmad, Nabi kata apa? Sungguhnya aku betul-betul kenal seketul batu, aku benar-benar kenal seketul batu di Mekah yang telah beri salam kepadaku sebelum aku diutuskan. Sungguhnya aku benar-benar mengenali batu itu sekarang. Sekarang ni aku boleh tunjuk orang batu tu mana satu. Nabi kenal. Ada batu bagi salam pada baginda sebelum Nabi diutuskan, baginda diutuskan. Tapi lah, ini Allah Ta'ala, kita nak kata Allah Ta'ala berikan Nabi di kekuatan lah. Orang kita kalau jadi macam tu gila. Kalau kita asyik dengar bunyi kan, orang tu kata bunyi-bunyi, kita lari di rumah.
Kita duduk dalam rumah, tiba-tiba ada orang baca Quran. Lari kita. Kebanyakan orang larilah. Walaupun sebenarnya baguslah kalau awak malas baca Quran. Ada orang baca untuk awak dalam rumah tu, Quran. Baguslah. Dia tolong baca kan. Dah awak malas nak baca Quran. So ada orang tolong baca Quran lah kat rumah. Okey. Jadi konsep okay. Jadi kita kata itu yang berlaku Okey. Kemudian yang terakhir, okey. Antara pendahuluan putusan baginda, mimpi baik, itu benar dan disuka kepada Nabi SAW untuk beribadat. Okey. Bab ibadat ni kita kena ingat bahawa Quraisy ini keturunan Ismail AS. So tak pelik kalau anda kata cara ibadat masih tertinggal pada mereka, ada terkesan. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Maryam ayat 55, 45, Allah Ta'ala nyatakan wadhkur fi kitabi Ismail, wadhkur fi kitabi Ismail. Ingat dalam kitab tentang Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sebenarnya dia adalah seorang yang benar janji, dia seorang rasul lagi nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan dia Ismail ni dahulu perintah keluarga untuk solat dan zakat. Wa kana inda rabbih mardiyya, dan dia si Tuhannya adalah seorang yang diredai. So kalau kita lihat kat situ memang tajuk bila di keluarga Ismail, ajar keluarga dia solat, ajar zakat. Menunjukkan amal ibadat tu masih lagi ada. Cuma banyak mana masih serupa, tu kita tahu. Cuma Nabi SAW, tu betul, disukakan Nabi untuk beribadat. Telah berkata Aisyah anha dalam hadis Bukhari Muslim, dia kata perkara awal yang dimulakan kita baginda SAW daripada wahyu adalah mimpi yang baik. Maka baginda tidak melihat satu mimpi, melainkan ia datang, mimpi itu datang seperti fajar subuh. Mana makin terang. Mana apa Nabi nampak akan jadi kenyataan. Kemudian digemar kepada baginda SAW duduk berseorangan. Dan baginda telah berduduk bersendirian di Gua Hira. Lalu baginda telah bertahanus, itu beribadat dalam gua tu. Beberapa malam sebelum baginda jadi rindu kepada keluarga baginda dan mengambil bekalan untuk itu. Maka baginda akan pulang kepada Khadijah dan kemudian baginda akan mengambil bekalan dan begitulah ulang-alik. Ulang-alik dia pergi naik. Ya. Sehinggalah datang kepada baginda kebenaran wahyu. Kebenaran itu wahyu ketika sewaktu baginda dalam Gua Hira. So memang Nabi dijadikan sedemikian. Cuma ada dulu lawyer gila. Dia kata apa? Dia kata apalah Nabi Muhammad tinggalkan isteri. Isteri Nabi Muhammad SAW, Khadijah, dah kenal Nabi ni utusan Tuhan. Dia tahu dah kisah ni. Dia dapat tahu tentang kebenaran baginda SAW. Dia tahu sejak daripada awal lagi dia tengok sifat Nabi, akhlak Nabi. Sebab tu bila Nabi SAW balik daripada Gua Hira, bila Nabi ketakutan apa Nabi nampak dalam Gua Hira, Khadijah yang menenangkan dia. Engkau ni seorang yang membuat kebaikan dan sebagainya. Mustahil Allah Ta'ala akan abaikan kau. Dia kenal Nabi. Lepas tu tak timur tajuk pun masalah. Dia bahkan digalakkan. Isteri yang baik galakkan suami buat benda baik. Bukan halang suami benda baik. Suami tak pergi ibadat, dia kata, janganlah bang tinggalkan saya. Itu masalah lah tu. Isteri yang betul yang baik adalah digalakkan suami dia untuk pergi beribadat. Bukan buat benda jahat, benda ibadat. Patut dia galakkan lah. So Khadijah galakkan. So itu kisah-kisah kita kata berlaku sebelum Nabi SAW diutuskan. Okay, jadi insyaAllah nanti kita akan bincangkan tajuk orang-orang yang Islam dengan sebab berita-berita gembira. Siapa? Contoh-contoh masuk Islam dengan sebab khabar gembira yang kita bincangkan sebentar tadi. Okay, jadi insyaAllah ada yang kita bincangkan senarai dia. Baik. Bedah batin sihir. Ya. Jadi hari tu waktu kawan saya seorang dia sibuk pergi bedah batin ni, dia tanya saya apa beza sihir dengan bukan sihir. Macam nak tahu ia sihir ke tidak. Saya kata beza sihir dengan bukan sihir ni satu benda je. Simple je. Dia kalau mukjizat atau karamat, dia boleh dia tak berlaku tiap-tiap hari. Macam Nabi belah apa banyakkan makanan sedikit. Bukan tiap-tiap hari. Ada masa Nabi dengan para sahabat kebuluran. Air sedikit jadi banyak. Ada masa jadi, ada masa Nabi tak buat. Dia bukan jadi suka hati macam switch on off. Nak buat-buat. Bukan. Mukjizat dan karamat bukan macam pistol simpan poket pakai tiap-tiap hari. Tapi bila orang tu buat tiap-tiap hari ni bedah batin, besok bedah batin, lusa bedah batin, sihir lah. Dia bukan, mana ada bentuk macam tu. Lepas tu para anbiya pun tak buat tiap-tiap hari. Mukjizat, para anbiya tak boleh buat tiap-tiap hari. Yang golongan ni buat ni, geng-geng ni, dia kata kepandaian ni tiap-tiap hari boleh buat, dia sihir lah. Itu cara mudah je nak faham. Tak perlu pening kepala baik. Okay. Wallahualam. So kita berhenti situ. Nanti insyaAllah kita baca lagi sambungan dia kita berhenti dengan muka surat yang ke 6. So nanti kita sambung balik muka ke 7. Siapakah orang-orang yang masuk Islam sebab berita-berita gembira yang terdahulu ditemui dan kitab-kitab terdahulu. Siapa ya orang-orang yang masuk Islam Baik. Ada soalan lain? Ada soalan?
Ada ke tak ada soalan? Tak ada soalan, saya tutup kelas. Ada soalan? Tak ada? Ada? Tak ada? Tak ada kot. Kalau tak ada, khair lah insyaAllah. Harap semua faham. Semua faham tadi? Pun tak reply juga. Tadi faham pun tak reply juga. Bagus. Ni cakap seorang-seorang. Ikut kepada nombor tu ada ramai dekat 50 lebih orang. Ada soalan tak? Tak ada? Silap mata, dia ada silap mata. Okey, ini kalau kita buka dalam apa? Dalam surah tafsir suratul Baqarah ayat 102. Kan kalau kita buka ada Ibn Katsir rahimahullah dinukilkan daripada apa? Daripada para ulama tentang apa yang ya di sebahagian tu terlibatnya ilmu kalam lah. Tentang tajuk apa? Masalah sihir ni. Dia ada silap mata ni yang berdasar digunakan mechanical ataupun tangan laju je. Maksudnya dia bukan ada alat macam kotak tu. Kalau satu arah nampak, satu arah dia tak nampak. Itu dipanggil apa? Illusion. Dengan sebab color, bentuk dan sebagainya kita terpedaya. Macam kadang gambar tak bergerak, kita gambar tu macam bergerak. Itu ilusi sahaja sebab mata kita punya cara melihat. Tapi ada juga yang sihir tadi betul-betul menggunakan jin. Menggunakan jin. Untuk kita panggil apa? Untuk kita panggil apa, menjadikan orang tu nampak boleh tak ada jadi ada. Macam kes ahli sihir Fir'aun. Diorang sihir orang ramai, nampak tongkat dan tali jadi ular. Sedangkan realitinya dia tongkat dan tali, bukannya ular. Okay. So sebab tu kita faham-faham. Jadi masalah apa silap mata ni ada kaitan juga sebenarnya yang bukan kaitan macam tu. Ada bukan yang silap mata tu sihir betul. Cuma dia lebih kepada trik, menetrik mata kita dengan sebab apa, mata kita nampak tak nampak sebagainya. Kerana sudut ke, kerana warna ke, kerana apa, saiz ke, kerana ada mechanical tertentu ke. Itu maksud dia. Apa tanggapan orang Quraisy terhadap Allah Ta'ala sebelum dia kedatangan Nabi? Kalau sebelum kedatangan Nabi SAW, orang Quraisy memang kata Allah Tuhan. Sebab tu saya ulang balik. Orang Quraisy memang kata Allah tu yang menjadikan alam dan sebagainya. Tapi diorang duakan alam, duakan Allah, kebanyakan Tuhan-Tuhan sembahan. Sebab tu kenapa bila kes tajuk ilah Allah Ta'ala saya Tuhan, diorang rasa pelik. Macam dalam surah Sad ayat ke-5. Surah Sad ayat 5, Allah Ta'ala kata, mereka kata tentang Nabi Muhammad SAW, aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un ujar. Adakah dia Muhammad nak jadikan ilah alihatan ilahan wahida? Sembahan-sembahan yang banyak ni, setiap kabilah ada sembahan masing-masing. Tiba-tiba Muhammad nak jadikan sembahan hanya satu. Ini perkara ajaib. Ini perkara ajaib. So, diorang tak ada kata tak ada Allah. Allah diorang kata ada, cuma Allah Ta'ala berkongsi alam ni punya pentadbiran. Dengan berhala ni, dengan berhala tu, yang ni untuk kesuburan, yang ni untuk sekian. Itu maksud dia. So, tanggapan mereka kata Allah Ta'ala, ya, pasal diorang balik pada asal. Sebab mereka ni keturunan, Quraisy ni keturunan Ismail. Kalau Ismail ajar solat, ajar zakat, pasti ajar kenal Tuhan. Itu faham Okay. Okay. Sekejap. Macam mana lah? Kan bapak Nabi nama apa? Macam mana Ustaz kata tadi, dah ada nama Abdullah. Muhammad bin apa? Muhammad bin apa? Muhammad bin apa? Kan bin Abdullah. Tak kenal tu. Bila Nabi introduce pada mereka nama selain Allah Ta'ala, itu nama apa? Nama Ar-Rahman. Diorang tak setuju.
Dia kata Ar-Rahman tak setuju. Kami kenal Allah. Macam ketika perjanjian Hudaibiyah. Kan dia orang tulis Bismikallahumma. Dengan namamu ya Allah. Perjanjian ditulis dengan Bismikallahumma. Bismikallahumma kan. Bismikallahumma. Itu cara mereka tulis. Apa tak kenal Allah Ta'ala pula. Memang dah ada lah nama tu. Nama Allah tu tahu. Sebab tu kenapa Abdul Muttalib kata, aku hanya tuan unta. Rumah tu ada tuan dia sendiri. Okey. Sihir kat makanan sehingga timbul rasa ketagih untuk repeat. Boleh ke berlaku? Boleh juga. Sihir boleh berlaku pada masalah tersebut. Nah, itu boleh berlaku. Kadang-kadang tak letak sihir pun. Letak daun kas-kas, ganja ke, pun jadi juga. Bukan sihir je. Kan ubat-ubat ni kan, perisa tambahan. Ada juga. Tapi secara asas ni memang kita kata pelaris dan sebagainya, benda tersebut berlaku sekali-sekala berlaku dengan bentuk tak berterusan. Sebab pasal peringkat Allah Ta'ala hentikan sihir tu. Jadi last sekali orang tu kaya hebat-hebat, last sekali dia tiba jatuh bengkok. Itu menunjukkan bahawa dah berhenti lah. Allah Ta'ala izinkan sementara je. Sebab sihir ni berlaku hanya izin Allah Ta'ala juga. Sihir hanya berlaku dengan izin Allah Ta'ala juga. Bukan berlaku dengan tanpa sebab Allah Ta'ala yang izinkan. Okay, baik. Okay, jadi kita berhenti sini. Tambah-tambah lama kan masalah agak tu, baik. Kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.